أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab Munajim Salih muka surat 3, kitab Jawi. Kitab lama, kitab baru saya tak tahu. Maka dikendaki dengan salawat, situ maksudnya iaitu sembahyang fardu yang 5 waktu. Dia tinggal kat situ, maka tu dia tak sebut, iaitu zuhur dan asar dan maghrib dan isyak dan subuh. 5 waktu ialah yang wajib fardu dipanggil. Okey, ini dipanggil sembahyang fardu. Sembahyang fardu 5 waktu dipanggil. Kita pun tahulah sembahyang fardu 5 waktu. Kalau orang tak tahu sembahyang fardu 5 waktu tu, tak tahu Islam ni macam mana. Tuan-tuan orang sembahyang takkan tak tahu kot. Okey. Kenapa bubuh Zuhur dulu? Orang tanya. Orang dulu dia punya mengaji dia gitu. Kenapa bubuh Zuhur dulu? Kenapa tak bubuh subuh dulu? Kita kan selalu kira subuh dulu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Dah malam lagi, lepas Isyak kan habis dah. Esok cerita subuh pula. Sebabnya disyariatkan sembahyang ke atas Nabi SAW. Mula-mula atas para sahabat, Nabi mula-mula sembahyang Zuhur. Turun daripada Isra' dan Mi'raj sampai waktu subuh. Masa tu belum fardu lagi. Lepas tu kecoh pasal cerita Nabi turun Isra'. Zuhur tu, kata orang Perak Lohor, Zuhur tu baru sembahyang, first sembahyang Zuhur. Maka sebab itulah dia kata Zuhur. Okey. Kenapa sebut sembahyang? Kita kan muniyatul musalli, orang yang meniat atau tempat niat. Muniat orang yang meniat, orang yang sembahyang. Kenapa terjemah musalli tu orang yang sembahyang, solat tu orang sembahyang? Jadi ada pertanyaan orang kepada Ustaz Zahid Idrus, betulkah dia kata tak boleh sebut sembahyang? Sebab yang tu Tuhan, satu jenis nama Tuhan, orang mana tahu. Jadi tak disebut sembahyang. Dia Ustaz Zahid tu sebut bodoh betul kan. Isu tu tuan-tuan, saya ingat lagi tahun 70-an ataupun 80-an lah. Kalau 70-an saya sekolah rendah lagi, tak berapa peka sangat. 80-an lah, dah ada dah isu sembahyang ni. Masa tu viralnya di mulut-mulut lah, tak adalah viral dengan Facebook ke apa benda, YouTube ke zaman tu. Tapi dengarlah usrah-usrah demo tu kadang-kadang. Usrah ni pun satu penyakit juga. Dia bagus, tapi kadang-kadang ni benda-benda topik macam tu yang nak ditekankan. Kita tak boleh sebut sembahyang, sebab yang tu nama Tuhan orang Buddha lah, orang mana ke Vietnam tu, wallahualam saya pun tak tahu. Jadi tak boleh kena. Jadi kita sembah Allah bukan sembah yang kata dia. Tu kalau orang Perak katalah tengin. Kalau orang lain saya tak tahu nama apa. Bahasa Melayu sembahyang, bukan bahasa Vietnam, bukan bahasa Tamil, bukan bahasa apa. Nama sembahyang itu ganti terjemah pada solat. Satu perkataan ungkapan. Sembah tu kita faham Melayunya. Yang tu yang Maha Esa, bukan yang patung tu. Tak ada siapa yang anggap nak sembahyang sekarang Zuhur pergi sembah patung. Jadi perkataan itu digunakan dalam bahasa Melayu dah meluas.
Dalam kitab-kitab Jawi semua sebut sembahyang, dia tak sebut solat. Buka kitab Fatani semua sebut sembahyang. Hatta orang Indonesia pun sebelum ni semua sebut sembahyang. Tapi bila datangnya era 70-an, 90-an, orang dah mula usrah apa semua dah buka, dah ada datang dari Timur Tengah apa semua, dia mula jadi itu. Dia bunyinya nak mengkaji balik Islam ni. Dia kata tak boleh sebut sembahyang. Itu yang orang Indonesia tukar solat. Dia oleh kerana dia nak sebut solat tak boleh solat, jadi syarat. Ya, dia jenisnya syarat. Jadi orang tua saya dulu dia marah apa solat-solat. Jadi perubahan, kita nak merubahkan satu perkara dalam masyarakat, dia tak boleh sebenarnya. Kalau benda dah elok, jangan ubah. Tapi kita perangai suka gitu. Suka mengubah, kita rasa tak sesuai. Ya, sedangkan sepakatan ulama, benda sepakatan ulama, dia bukan orang jahil sepakat kan. Jadi celaru lah. Oh dah lah dia kata tak boleh sebut. Nah, kalau dia memilih tak kisah lagi. Oh saya lebih suka sebut solat daripada sembahyang, tak kisah. Itu pilihan. Tapi sampai menghukum itu salah. Ya, sebut sembahyang tak boleh sebab sembah lain daripada Allah. Itu kamu menghukum kafir orang. Jangan senang-senang dengan hukum kafir. Ya. Macam tadi saya duduk tengok satu YouTube dulu datang tu. Dia kata berarak untuk maulud Nabi ni, dia kata macam Taibu Syam. Kamu jangan main-main. Kalau dia tidak diiktiraf oleh Allah Ta'ala sebagai Taibu Syam, kamu jadi kafir. Sebab menyamakan, walaupun dia bukan amalan daripada Nabi SAW, tapi perbuatan yang diakui oleh majoriti orang Islam, dan ada selawat dalamnya, ada takbir dalamnya, sama dengan Taibu Syam. Taibu Syam ada takbir tak? Ada sebut selawat tak? Tak ada. Kamu samakan dengan orang kafir. Jaga-jaga. Ni perangai orang sekarang. Ya. Tak setuju, dia akan cari jalan macam mana nak harapkan. Ya. Sedangkan sepakatan ulama, ya. Ulama Melayu, ulama tanah Melayu, ulama tanah Melayu lah mutafakunnya. Ya, ulama Arab lah tak mutafakunnya. Fatwa negeri Perak, fatwa negeri Perak lah. Dia tak boleh masuk fatwa negeri lain. Itu sepakatan ulama. Jaga-jaga ni akhir zaman ni, akhir zaman berpecah belah. Tuan-tuan jangan duk heran lah, esok orang akan tuduh tuan-tuan syirik, munafik. Zaman dia lah. Tak halus, tak perhati. Dan sekarang ni, kita kalau masjid ni, kita tak jaga agama kita tuan-tuan, tak ada tempat yang elok lagi dah. Media sosial ni tempat dia untuk mengkucar-kacirkan. Anak-anak kita tak minat datang masjid. Terus terang saya cakap. Anak saya pun jenuh paksa. Ya, yang hantar sekolah agama pun kita harap dia yang menghidupkan masjid surau. Hampir Nyo namanya. Dia balik rumah, duduk asrama, balik rumah. Semayang di rumah lah. Itu pun kalau jenuh paksa semayang. Generasi ni dia suka ambil ilmu daripada YouTube. Termasuk anak-anak saya. Ni abah ni apa dia pun viral kata ni. Sambil-sambil kita suruh mengaji tu, bantai dululah. Suruh mengaji. Tu anak yang kita didik. Yang tak ada didikan agama ni, habis hanyut dengan YouTube tu. Orang kata munafik, orang kata syirik, orang kata bid'ah, dia pun ikut turut kata bid'ah. Asal usul tak tahu. Taklid a'ma, tetap juga taklid. Dia jaga-jaga ni nak belajar ni. Kita tak faham apa makna taklid. Benda tu asas dalam agama tuan-tuan. Saya selalu sebut. Okey, kita ikut Syed Fatani dalam kitab Munir Salih. Kita taklid pada Syed. Okey, orang ni dia ikut siapa? Dia ikut ustaz dia yang dia idolakan. Tuduh kata baca Sayyidina syirik, baca Sayyidina itu daripada apa ni, bid'ah. Kamu faham tak dalil? Tak. Saya ikut ustaz tu yang kata bid'ah, saya pun ikut. Itu nama taklid. Sama aja. Namanya taklid. Ya. Oh, maulud Nabi bid'ah. Kamu tahu mana bid'ah? Ustaz si Polan kata, dia ada bawa dalil. Namanya taklid juga tuan-tuan walaupun bawa dalil. Jadi apa bezanya?
kita pun bertaklid dengan dalil. Jadi dengan sebab dia taklid orang lain, dia hentam orang ni syirik, tak betul, bid'ah, apa, khurafat. Macam mana kamu boleh dasar kamu taklid pada orang, kamu boleh hukum orang? Ya, kamu pun ikut orang, bukan kamu cari sendiri dalil. Ya, kamu ponggah sendiri ke dalil, faham sendiri. Tak, saya ustaz PhD tu bagi tahu. Kamu taklid dekat PhD tu. Oh ni Ustaz Khairuddin yang cakap, kamu taklid kat saya. Saya taklid dekat Syekh Daud ni sama ya. Syekh Daud ada dalil tak? Ada lah. Kitab Majmu' dalam dada dia. Ya, kitab Majmu' dalam dada dia hafaz. Ya, kita zaman kita tak ada orang hafaz dah kitab Majmu', cuma rojok kitab Majmu'. Ya, apa kita kata nak kata apa lagi? Kitab Imam Nawawi dalam dada dia, kitab Imam Suyuti dalam dada dia. Ya. Kitab Ibn Hajar Asqalani dan Hajar Haitami dalam dada dia. Kitab Nihayah dalam dada dia, Tuhfah dalam dada dia, tak payah ponggah lah dia karang kitab bawa tulak tu, tak payah rujuk kitab dah. Saya nak bahas tentang muwafiq masbuk ni dalam kitab ni, nak bagi terang, saya buat nota 3-4 kitab rujuk. Macam ni menung. Baru bab muwafiq masbuk. Dia tak payah dah, dia tulis di atas kitab ni. Semua dalam dada dia. Taklid pada ulama tak salah. Ya. Kamu pun taklid juga, tak usah ada hukum orang lah bid'ah apa. Tu pun kamu taklid dekat orang kata bid'ah. Jadi taklid sama taklid. Jadi kami tak ikut taklid, kami ikut Rasulullah. Bohong. Namanya taklid dah tu. Pasal terjemah hadis pun ikut orang terjemah, nama taklid. Confirm taklid. Ya, mana kamu dapat terjemah ni? Tak adalah ustaz tu yang terjemah saja. Habis kamu bukan ikut orang ke? Ikut orang lah tu. Ikut nama taklid, walaupun kamu tak mengaku kamu taklid. Gitu, hari ni kena terang tuan-tuan. Okey, jadi sebut sembahyang tak ada masalah. Nak sebut solat pun kita pulang lah. Tak ada masalah, tu bukan khilaf. Ya, khilaf lughawi. Jangan jadi beban pula nak buat satu kelas pula, kita tak boleh sebut sembahyang. Ini kita sembah apa benda mengarut tu, belajar bagi faham ilmu tu dulu. Ya. Ni ulama yang tulis ni, bukan yang tulis ni orang bodoh-bodoh bangang. Ya. Bahasa kita, bahasa Melayu, sembahyang tu solat, solat tu sembahyang. Habis. Khalas. Baik. Dan asar dan maghrib habis itu maka demikian itulah ialah sembahyang yang tiada luluskan akan seorang daripada orang yang Islam meninggalkan. Saya duk faham benda ni, orang faham betul lah. Sebab kita belajar musolli. Ya. Tuan-tuan ada pernah belajar dulu kitab Zadul Muta'allim. Sekarang kitab tu dia cetak tapi dah dia kembang-kembang dah. Saya dulu belajar sekolah agama, rendah agama, nama kitab dia Hidayatus Sibyan. Ni bukan Hidayatus Sibyan tapi ujungnya Sibyan. Dia susunan daripada soal jawab. Ya, satu. Kemudian bila naik sekolah Arab, dia fiqh wa tauhid. Saya tak ingat karangan siapa. Tu popular kalau orang sekolah I'dadi, sekolah Arab yang belum masuk sanawi, dia akan belajar fiqh wa tauhid. Dalam kitab tu dia himpunkan fiqh dan tauhid. Hafaz soal jawab. Kemudian baru masuk musolli mengaji macam ni lah tuan. Saya bertalaqi. Alhamdulillah saya talaqi salah satu kitab yang khatam, kitab musolli. Kitab lain dah terus terang awak tak ada ilmu. Kita apa yang Tok Guru bagi tahu yang tu je lah. Tanya saya dalil, wallahu alam. Kita belajar faham agama melalui hukum fiqh dah. Settle. Itu kemampuan kita. Tentang dalil kita serah pada ulama. Jadi apa yang saya nak bagi tahu daripada awal belajar dulu, saya ingatlah kitab apa pun dia akan sebutkan, termasuk Zadul Muta'allim tu saya pernah belajar juga. Ya, dia teranglah situ. Sembahyang 5 waktu ni tak boleh ditinggalkan. Tidak ada gugur hukum wajib dia. Macam kenyataan dalam kitab kita sekarang. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, dia tidak gugur. Ya, tidak ada gugur kewajipan. Ya.
Puasa pun tak ada gugur kewajipan tuan, kecuali dia kena bayar fidyah. Dia dah uzur ni, dah tak larat lah, tak ada puasa dah. Hatta yang macam orang kencing manis diabetes yang tinggi tuan, tahap tinggi lah. Ya, dia ada yang sampai 4 jam sekali dia kena cucuk insulin. Ada tu tuan, yang teruk dulu kencing manis tu, jaga nyawa. Jaga nyawa wajib. Dia tak cucuk dia mati. Dia boleh mati cepat. Ya, jadi usaha ikhtiarnya cucuk di perut tu lah. Ya, insulin, perut ke peha tak kira lah. Ya, 4 jam sekali. Bila dah cucuk insulin, dia mesti makan. Kalau tak makan, dia insulin ni dia kaut kita punya gula. Dia kaut gula kita. Dia insulin ni dia tugas dia adalah meneutralkan gula dalam badan. Bila dia terlampau kuat insulin tu, dia tarik gula tu, dia akan jadi kita pengsan, sekurang-kurangnya pengsan. Kalau sampai 0.2, 2.0 ke 0.2 mati terus dah. 2.0 boleh mati. Ya, boleh mati. 1.0 tu dah memang tahap bahaya lah. Sangat bahaya. Kalau tak diselamatkan, dia boleh mati cepat. Jadi sebab tu orang yang insulin 4 jam sekali ni, dia kena buka puasa. Habis bila dia nak puasa ni, tak ada masa kan. Gugur dah hukum puasa. Dia bukan gugur, diuzurkan dia tinggalkan puasa. Puasa tetap wajib atas diri dia. Ya. Dia kena makan, berhenti makan. Lepas dia makan pisang ke apa ke untuk hilangkan tekanan insulin tu, dia kena puasa balik. Dan dia kena qada puasa tu kalau dia sihat. Kalau tak sempat dia sihat, dia kena bayar fidyah. Mana ada keguguran tak? Tak ada keguguran. Kita faham gitulah. Saya sebutkan benda ni sebab saya baru berkuliah, buat kuliah tadi ni secara online lah. Saya dulu mengajar di Kuala Lumpur sama dengan grup-grup kawan saya lah. Sebulan sekali. Ni hari minggu kedua Ahad. Tapi bila PKP ni kami buat online. Jadi secara terus menerus secara online lah. Tak ada dah ke Kuala Lumpur lah. Penat weh lagi. Jadi ada soalan, mungkin ada murid baru kot. Maksudnya saya mengajar ni guru. Saya mengajar kawan-kawan saya ni yang menuntut dengan arwah orang tua saya dulu daripada tahun 80-an. Dia orang stay dengan abang saya dan dengan saya sekali lah. Sekarang ni termasuk Ustaz Engku lah. Dia berhubung daripada arwah orang tua saya. Dia belajar sampai dah waktu meninggal. Abang saya yang sulung dan saya lah. Jadi soalan daripada ada ahli baru lah, saya rasa ahli baru. Dia tanya, Ustaz, kalau orang tu dia terdesak macam dia guna bercakap orang yang jadi tentera, dia duduk musuh lah. Ya. Dia tak boleh ke mana dah, dia main tumpu dekat musuh tu. Beralih dia tak boleh, musuh serang kan. Gugur tak fardu semayang? Saya terdiam sekejap. Saya jawab, saya tak kata apa lah, saya tak komplain lah. Ya. Saya jawab dengan betul lah. Tapi terfikir dalam hati saya, ada lagi orang dia tak faham hukum semayang. Ya, ni maknanya dah akil balik, dah dewasa. Ya. Sepatutnya hukum semayang macam tu, dia tidak ada timbul soalan dah tuan-tuan. Sebab memang kita faham pada basicnya, semayang tak ada kelonggaran. Dia tak ada boleh gugur hukum. Dia tanya hukum tu, gugur kewajipan. Istilah mana dia faham lah. Jadi saya terang balik lah. Kita ada semayang syiddatul khawf, orang tengah perang, dia tetap semayang, bawa senjata kedang. Itu syiddatul khawf. Semayang namun semayang tak gugur hukum tu kan. Begitu juga orang sakit, kelopak mata je boleh bergerak, kelopak mata boleh bergerak. Ya. Tapi dia tetap kena semayang dengan kelopak mata. Apatah lagi orang berperang. Namun nak kata hari itu Zuhur tak payah semayang lah sebab apa tengah perang kata. Habis-habis lekehnya kita kata dia tak sempat semayang, dia lupa semayang, kena qada. Kena qada balik, itu kena kewajipan. Ni nak cerita situlah yang dia kata kat sini. Ni asas tuan-tuan. Ya. Maknanya saya boleh gambar, saya bukan menghina orang dah. Saya gambarkan dalam masyarakat Melayu ni bab semayang tak settle lagi. Basic agama. Sebab tu saya rasa sangat-sangat kecewa bila orang duk bahas bid'ah tu, bid'ah ni, itu, ini.
Benda tu tak masuk fardu ain pun. Ni yang bersuci tak betul lagi, semayang baca Fatihah tak betul lagi, tu dah tentu rukun. Ya, takbiratul ihram tak betul lagi, tu dah tentu rukun. Yang kamu duk bahas Saidina tu bukan rukun pun. Ya. Bab tahlil tu bukan masalah rukun iman, rukun Islam pun. Ni bahas ni yang tak reti sampai tak tahu. Kalau maknanya dia boleh buat satu hukuman, maknanya kalau tak tahu, aku dah masuk perang tak payah semayang. Nampak tak? Meninggalkan satu kewajipan ain ni. Bukannya maknanya tak sepatutnya ilmu bab takatu lah. Bukan kita nak menghina, tapi atas dasar memahami kewajipan kita sebagai orang Islam, dia mesti tahu wajib. Ini asas. Bila kita ajak mengaji, baguslah dia masuk ngaji, dia ambil tahu. Yang ambil tahu ni baru seorang. Yang tak ambil tahu langsung, macam mana Islam dia tu? Nampak tu kan? Agama tu gitu. Tiada, saya ulang balik, sembahyang yang tiada luluskan akan seorang daripada orang Islam meninggalkan satu daripadanya. Tak boleh langsung, tak lulus langsung. Untuk tak apalah saya hari ni cuti. Orang perempuan je boleh cuti, orang lelaki tak ada cutinya. Pada satu kelakuan, apa keadaan pun, masuk satu kelakuan tu sama, dia terjemah sana tak sama. Pada suatu kelakuan daripada segala kelakuannya, ya, bersatu kelakuan. Kelakuan tu maknanya keadaan. Oleh kerana saya dah penat ni, saya tak nak semayang lah. Tu berlaku kawan-kawan kami orang Arab. Saya tak minat bola sebenarnya, tapi kawan-kawan duk main bola dengan anak-anak Arab ni. Sepak-sepak bola pun dia penat apa semua dah. Mari singgah rumah kami lah, minum air apa semua. Lepas tu Zuhur kami sembahyang lah, main pun sampai tengah hari. Ente tak tu sali. Ana taban hari kata, aku tak larat kata dia. Hei, mana boleh tinggal sembahyang lah, taban kata. Dia boleh anggap letih main bola tu boleh tak sembahyang Zuhur. Untuk orang Arab. Ya. Kita orang Melayu ni bagus lah tuan. Kalau orang ngaji agama tu insya-Allah lah dia tak tinggal sembahyang. Kalau dia ngaji agama tinggal sembahyang, mana tak mengaji, dia tak tahu lah tu. Hadis tak hafal, apa tak hafal. Ini orang Arab tentu ayat Quran hafal, setengah juzuk, setengah Quran tu dia hafal. Kalau yang ngaji agama tu, ya, hadis ni mulut dia je, kita kalah. Ya. Tapi bab sembahyang ni insya-Allah tabarakallah. Ya. Yang rajin sungguh, yang takat main bola dia tak ban. Kami tergaru kepala kan kata apa. Komo pandai cakap Arab, kami tak reti. Ya. Kelakuan Islam, ya, pada kelakuan, ya. Okey, selama ada, bukan Islam lah, silap tu, kalau kitab saya dia tersilap ada Islam. Selama ada ia berakal, selagi mana ada akal, tak ada gugur hukum wajib sembahyang, tak ada pasal. Jadi siapa yang tak wajib sembahyang orang gila. Dia kata dia tak wajib sembahyang, tu gila tu, tak berakal. Dan jikalau sampailah lemahnya tak boleh sembahyang ni, barang yang sampai maknanya teruk benar, kata orang Perak, lemahnya lemah betul-betul, tak larat betul-betul, ya, terdampar atas katil, misalnya, dan sakit kepada sangka-sangka sampainya sekalipun, ya. Maksud kata tu tak adalah sampai teruk penyakit ni punya, teruk lah sampai tak adalah lemahnya, ya. Tak boleh tinggalkan sembahyang juga, tiada diuzurkan meninggalkannya. Duduk hospital ke, duduk rumah ke, duduk mana, dia tidak ada gugur kewajipan sembahyang. Terkurung dalam penjara ke, terkurung dalam lift ke, waktu sembahyang kena sembahyang juga, tidak ada gugur. Atas dasar tidak ada gugur hukum sembahyang ni, maka mazhab Syafi'i menghukumkan ada sembahyang meraih waktu ataupun menghormati waktu. Hari ini pun dalam bab meraih dan menghormati waktu pun dia berbantai, dia hentam, dia kata tak ada dalam Islam mengajar
ilmu tentang merahormati waktu. Nanti kita bahaskan kenapa ada. Dan dikendakkan dengan salatul wusta dalam ayat yang kata min salawati wa salatil wusta. Kenapa dia sebut salawat, kenapa sebut solat? Okey, solat tu satu sembahyang. Kalau khamsu salawat. Kalau satu waktu solat. Solatu. Solah lah, solah. Kita sebut solat, asalnya solah. Orang Arab tak sebut solat, solah. Kita sebut solat sebab Ejrumi SOLAT. Kalau Arab sod lah alif ta marbutah bila mati dia solah. Okey, pasal apa baca solawat, jamak daripada solat. Jadi perkataan solat itu sama dalam masalah selawat. Kita selawat atas Nabi itu nama solat juga, sebab solat itu bermakna doa. Kita berdoa pada Nabi. Maka kita gunakan dalam bahasa Melayu kalau selawat tu solawat. Tapi orang Arab dia tak beza. Sallu ala Nabi, dia kaitkan dengan Nabi lah. Sallu ala Nabi, selawat atau atas Nabi. Dia tak akan sebut selawat. Kita boleh sebut selawat je orang faham tu selawat atas Nabi. Itu kita keistimewaan bahasa. Kita semayang, dia dah beza dengan selawat. Tu orang tua-tua dulu pandai. Tapi kita rasa kita lagi pandai. Payah akhir zaman ni. Jadi dulu tak bimbang. Selawat maknanya selawat atas Nabi lah tu. Kalau semayang lah tu. Tapi kalau balik pada Arab, dia kena kait solatu ala Nabi, makna selawat atas Nabi. Solatu zuhri baru semayang zuhur. Dia akan kaitkan gitu. Itu baru semayang. Jadi sebut solatul wusta, makna bukan selawat, sembahyang wusta. Jadi di ayat dia terangkan syarah pada kita apa makna wusta kat situ. Okey, iaitu sembahyang asar. Quran itu kan, ni ayat Quran. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Kita hafal, kadang kat masjid ada tulis tu. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Ayat Quran ini ditafsirkan ulama, dia akan berlaku khilaf. Dan ayat Quran ini dia ada mujmal, dia ada mufassal. Jadi tuan-tuan, kekuatan ilmu tuan-tuan, dia bukan hadis dia tuan-tuan. Macam saya kurang dalam bidang hadis. Saya pergi kepada banyak cenderung pada tafsir sebab bidang. Tapi tak sampai PhD lah tuan-tuan, dekat BA je lah. Cokiang lah orang kata. Koman sepana lagi lah. Tapi maknanya tu bidang saya. Jadi kita tahulah dalam tafsir tu dia ada ayat mufassal, ada mujmal. Jadi sebab tu bila kita ajak cerita tu, maknanya saya tak boleh senang-menang memfatwa satu fatwa kerana bidang saya tafsir je. Tu pun basic. Bukan orang jadi ulama tafsir, tak, basic, baru faham macam mana gambaran orang tafsir kitab apa dia, baru nak kira berapa kitab tafsir, siapa nama ulama tafsir, itu yang belajar di Azhar. Kemudian apa bidang yang orang keluarkan tafsir ni, apa dia, macam mana nak keluar hukum, takat tu je. Jadi kalau tuan-tuan keluarkan ayat saya, ustaz tolong tafsir jap. Saya terpinga-pinga, nanti jap saya tengok kitab. Maknanya tu je kemampuan saya. Kena balik tengok kitab dulu apa ulama tafsirkan. Cuma bila kita belajar benda tu, kita senang faham apa yang ulama nak sebut dalam tu. Tak belajar kita tak faham. Jadi bidang saya tu je. Saya tak mampu untuk keluar fatwa sebab saya tak bidang hadis, saya bukan bidang lughah, saya bukan bidang ilmu bahasa. Orang yang nak keluar fatwa ni, dia mesti semua ada ilmu tu. Dia mesti nahwu saraf nombor 1 lah. Ilmu bahasa Arab, lughah kena ada ilmu bahasa Arab. Kemudian dia mesti ada ilmu tafsir, memang pakar bidang tafsir, pakar bidang hadis. Hadis pula dia bukan sekadar cari hadis sahih tak sahih, sahih tak sahih. Itu satu bidang daripada ilmu hadis, ilmu mustalahat. Orang tak faham ni, dia kata itu pakar hadis dah. Tak. Itu baru satu bidang daripada bidang ilmu mustalah hadis, iaitu mencari jarah wa ta'jil,
Maknanya ada penyakit dalam riwayat hadis tu. Dikaji itulah. Jarah wa ta'dil. Okey, dia ada satu lagi dirayah. Riwayah dan dirayah dalam ilmu hadis. Dirayah ni yang tak ada kat kita. Siapa salah satu daripada ulama dirayah? Iaitu Ibnu Hajar Asqalani yang mengarang kitab Fathul Bari. Imam Nawawi rahimahullah yang mengarang kitab Syarah Muslim. Itu riwayah. Dirayah. Maknanya dia tahu hadis, dia tahu riwayat, dia tahu makna satu-satu hadis. Kita kalau PhD pun kita akan tiru dua kitab tu. Macam bidang fiqah tanya, contoh dia bidang fiqah nak fatwa. Okey, ada hadis berkenaan benda tu. Dia tak boleh pakai hadis tu bung. Dia kena rujuk no sana. Imam Nawawi kata apa, Ibnu Hajar kata apa, ulama fiqah lain kata apa. Baru dia banding dengan hadis tadi ni betul tak tepat dengan faham dia dengan faham fiqah. Baru dia boleh keluar hukum. Tapi hari ni tengoklah apa cara orang buat. Dia jumpa hadis potong dia, dah keluar fatwa lah. Itu kita bimbang. Bukan masalah apa, masalah amanah dalam ilmu tu tak berlaku. Berapa ramai orang dia tak faham fiqh, dia bantai orang fiqh. Faham. Contoh kalau tak ada ilmu fiqh, tak ada majlis fatwa. Hatta Saudi itu sendiri, dia adalah kita kata bermazhab, banyak orang tuduh dia mazhab Wahabi lah, apa Salafi sebagainya, yang pakai Quran Sunnah semata-mata, tak pakai mazhab. Ada ketika dia kena rujuk mazhab. Dia jumpa Quran, dia jumpa hadis, dia tak jumpa hukum tu, nak hukum macam mana, dia terpaksa balik pada kaedah qawaid fiqhiyah. Ya, baru dia boleh keluar beranak hukum. Itu kekuatan fuqaha. Ya, kenapa dalam satu-satu perkara kamu boleh percaya pada fuqaha? Ni yang bagi tahu orang sekarang kan. Dalam satu-satu perkara kamu boleh percaya pada fuqaha untuk menghukum, dasar menghukum. Macam kata dadah haram, itu dasar fuqaha yang hukum. Boleh pakai jam untuk tengok sembahyang, itu bid'ah. Kenapa boleh pakai jam? Zaman Nabi tak ada jam. Qawaid fiqh ni yang menghukumkan boleh pakai jam. Satu dunia pakai kaedah tu untuk pakai jam sembahyang. Bukan kata orang tulisan je. Ya. Macam mana nak ukur dengan jam? Zaman Nabi tak ada jam. Macam mana boleh hukum harus? Tak payah tengok matahari tu kan. Ni nak tengok langit ni tuan-tuan, tahu ke langit ni dah mega merah di langit? Apa masuk isyak? Hilang syafaq merah di langit. Tanya budak-budak sekarang, syafaq merah tentang apa? Tak boleh jawab. Penyepak dia baru dia jawab. Jadi sah tak sembahyang pakai jam? Sah, dia tak payah tengok syafaq di langit. Siapa yang hukum sah tu? Ulama tuan-tuan, fuqaha. Ni mazhab 4 ni. Tak usah kata zaman sahabat tak ada, zaman tabi'in tak ada, zaman siapa pun tak ada. Zaman mutaakhirin ni ada jam. Jangan tapi gombang sembang ahli fiqh tak betul. Ahli fiqh pun semua betul, dia pun tak maksum kata dia. Kalau tak maksum kamu pakai jam macam apa? Ya. Yang kira jam ni tuan-tuan fuqaha, ahli astronomi. Dia boleh kira tu 10 tahun akan datang punya waktu sembahyang dia kira. Kita percaya kat dia pasal apa? Dia bukan nabi, dia bukan maksum. Kira di kedai pun boleh silap. Benda hari duk kira tu ikam masjid pompeng boleh salah. Kenapa ikut fuqaha? Kenapa ikut ahli falak? Kalau gitu haram ikut dia. Kenapa percaya dekat dia dalam satu bab, tak percaya kat mereka dalam satu bab lain? Tu kata kekuatan fuqaha. Jangan duk hina. Ya, ada. Jadi dalam ni yang saya nak terangkan, ada mujmal, ada mufassal. Ayat mujmal mana dia? Salatul wusta. Allah Ta'ala sebut salatul wusta dia sebut dah apa makna tu? Semayang zuhur ke, semayang asar ke, semayang sunat ke, semayang malam ke, semayang tak. Maka ulama tafsirkan, cari apa makna wusta kat situ. Maka berbagailah. Wusta tu mengikut pandangan ulama, wusta ni apa? Kat sini dia kata semayang asar. Wusta tu duduk tengah-tengah. Tak sampai ke malam tak, ke siang pun tak.
wusta, asar. Okey. Kenapa sebut dia wusta? Okey, kita kata macam ni. Contoh saya susun botol. Ada 3 botol lah misalnya. Okey. Kemenonjolan benda ni, bila duduk tengah tu dia nampak tonjol lain. Sebab yang ni beza, ni beza. Untuk bezakan tu, rupa dia lain sikit. Jadi sembahyang 5 waktu tu macam tu. Mana yang lebih hebat, dia angkat duduk tengah. Tu panggil wusta. Dia faham mana wusta tu maksud gitu. Ini ulama' yang kata ni. Dia letakkan wusta tu asar. Sebab dia kata, kenapa? Adapun, dia bagi sebab, reason. Sebab ditentukan dengan menyebut akan dia sebagai wusta. Kenapa? Kerana kelebihannya pada waktu sembahyang wusta tu. Sebab tu dia duduk tengah. Dia diangkat martabat dia. Dalam 5 waktu sembahyang ada waktu martabat dia. Kalau saya rasa subuh lah wusta. Kalau saya nak tafsir lah. Ya. Tapi dah ulama kata asar. Kita kena hormati ulama. Sebab apa? Sebab subuh yang lihat benar. Weh, berat nak angkat subuh. Dia lah wusta lah ikutnya. Itu pandangan kita. Yang ulama kata apa? Ada tu ulama tu kata khilaf. Kenapa berkhilaf gitu? Bagi tahu terus terang Al-Quran ni. Itu rahsia Allah. Ada sebab nanti kita bagi tahu. Okey, sebab kelebihan waktu asar itulah dia nama wusta situ. Dan mulia sembahyang asar atas yang lain, tak kira subuh ke zuhur ke maghrib ke isyak ke, asar tu yang lebih utama. Dan adalah sebab diturunkan ayat kerana memudahkan sembahyang. Ya. Sebab turun ayat kerana memudahkan sembahyang, tak kena takut. Apa maksud tu? Benda Tok Syekh ni bagi tahu. Dia katakan ada dalam Quran ayat meringankan hukum sembahyang. Ya. Tiba-tiba turun ayat yang mengajar sembahyang dalam perang. Itu maknanya meringankan sembahyang, memudahkan sembahyang. Ayat tu datang turun ketika tu ada sebab nuzul. Mana tentang kalau bidang dia mesti cari tu. Tak boleh pun nak fatwa senang. Ya. Okey, macam mana ulama dulu punya banyak ilmu dia. Ya, bukan sekadar hadis je, bahkan ilmu tafsir dia dalam. Ya. Dia akan cari riwayat hadis yang melibatkan dalam masalah asbabun nuzul. Penting dalam ilmu tafsir mencari asbabun nuzul dulu. Untuk lebih kemas kepahaman, bila dah tahu sebab turun ayat, maka di situ akan jadikan sebagai teras pedoman untuk mengeluarkan hukum. Macam mana boleh keluar hukum macam tu? Maka cari dulu sebab turun ayat. Maka sebab turun ayat ni nak cerita sini. Yang kata boleh sembahyang dalam perang tu dalam perintah wahyu. Okey, tak kala takut bahawasanya adalah seorang Islam serta Rasulullah SAW pada setengah daripada peperangan sembahyang Rasulullah SAW sembahyang zuhur atas jalan adatnya. Ya, biasalah sembahyang macam biasa dalam perang, sembahyang macam biasa. Tadi isu tadi orang tu berperang. Ya, macam mana dia nak jaga musuh, tiba-tiba berperang, dia nak buat macam mana? Dan adalah musyrikun hampir dengan mereka melihat ia akan muslimin. Maka manakala selesai mereka itu daripada sembahyang, ya, musuh ni intai tuan-tuan, jaga-jaga. Jadi musyrikin ni dia ngintai macam mana orang Islam sembahyang. Oh, waktu ni sembahyang. Kalau sembahyang tu, jangan sembahyang kita serang, memang punah lah dia mau. Ya, waktu zuhur tu dia intai macam mana orang sembahyang. Dia tengok, oh, dah sahabat Nabi tuan-tuan sembahyang khusyuk lah. Ya, bukan macam kita sembahyang mata keliling gitu kan. Dia kata memang apa benda lintas pun tak peduli dah. Dia ini kalau tembak ke kata dia, baling lembing ke cantas, memang dia pun tak lawan kita dah. Dia ngadap Allah Ta'ala je. Jadi bercadanglah orang Quraisy. Ini satu jalan untuk serang orang Islam.
Kata setengah daripada musyrikin, jikalau kamu kerempak tu ni ambush lah, ambush maknanya serang, bahasa petani, syadukkan petani, atas mereka itu dalam sembahyang mereka itu, nescaya mengena kamu akan mereka itu. Kalau kita kata serang demo ni tengah sembahyang Zuhur, masa tu kita menang, kata dia. Itu rancangan orang musyrikin. Dia mesyuarat tu, bersidang dia, untuk buat perang ni jangan main. Islam mengajar kita ada strategi. Maka berkata setengah yang lain, mesyuarat ni, nak serang ni waktu bila yang sesuai. Kita memang cadang ni nak serang waktu sembahyang. Dia kata gitu. Lebih kurang gitulah mesyuaratnya kot. Ya. Okey. Waktu bila nak serang ni? Okey, bahawasanya bagi mereka itu kemudian dia sembahyang ini terlebih kasih. Satu orang bagi pandangan. Dia itulah orang musuh Islam, dia belajar Islam untuk dia tikam Islam. Dia macam orang bersilat, dia kena belajar silat, dia cari lemah tok guru dia tikam tok guru dia. Jadi dia tahu, dia kata ada satu sembahyang lagi, kata dia. Ni sebagai dalil kata asar tu sembahyang yang wusta. Satu sembahyang lagi dia kata yang lepas pada sembahyang ni. Dia maknanya dia ambil tahulah lepas Zuhur ada satu lagi sembahyang namanya asar. Ya, sembahyang ni lebih kasih kepada mereka itu, maknanya demo ni lebih sayang sembahyang tu daripada bapa mereka itu dan daripada anak-anaknya. Nampak? Sembahyang asar ni, kata dia, sembahyang lepas sembahyang ni dia tak bubuh lah nama sembahyang apa, dia tak tahu, dia kafir. Ada satu lagi lepas ni, kata dia. Lepas ni sembahyang, maknanya sembahyang asar tu. Ya. Orang Islam ni dia lebih sayang ke sembahyang tu banding dengan bapak dia. Sembahyang tu dia sayang lagi. Dia boleh tinggal bapak dia kerana sembahyang tu. Ya. Dia boleh tinggal anak dia kerana sembahyang tu. Okey. Kata dia. Jadi maknanya demo ni akan pergi sembahyang ramai. Ya. Lagi hebat daripada sembahyang Zuhur tadi. Nampak dah demo khusyuk sembahyang tadi dah. Ya. Ni asar ni lagi demo berebut nak pergi ni. Kita serang waktu tu. Yang ni dikehendakinya mereka itu sembahyang asar. Maka turun Jibril alaihi salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sembahyang kaifiat syiddatul khauf. Nampak? Di sinilah tuan-tuan, dalam mazhab kita Syafi'i, kelonggaran untuk jamak sembahyang dan qasar sembahyang agak ketat. Ya, kita tak boleh jamak sembahyang dalam keadaan duduk di rumah. Tak boleh jamak sembahyang dalam keadaan kita sibuk berniaga. Sebab ada orang keluarkan fatwa kata boleh orang berniaga ni jamak sembahyang. Dia pegang pada pandangan Syekh Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah. Dia tinggalkan mazhab Syafi'i. Ya, fatwa dekat orang ramai. Okey, kita pegang balik pada mazhab Syafi'i. Kita tak nak bahaslah masalah mazhab lain. Mazhab Syafi'i dia sangat serik, tak boleh. Hatta sembahyang bagi orang sakit dalam mazhab Syafi'i boleh dikata keseluruhan jumhur ulama Syafi'i tak benarkan jamak sembahyang bagi orang sakit. Kecuali beberapa ulama yang kuat, iaitu Imam Nawawi rahimahullah. Kerana ada seorang Imam Nawawi mengatakan boleh dikiaskan dalam hadis-hadis apa sebagainya, maka sembahyang orang sakit tu dia boleh jamak. Okey. Yang lain tak bagi jamak, kenapa? Yang lain pada Imam Nawawi tak bagi? Dia ada hujah. Hujah ni sini. Kalau boleh dijamak sembahyang, kenapa tak turun hukum masa tu jamak? Kenapa diringankan sembahyang tu syiddatul khauf? Sembahyang waktu asar juga, tapi dalam syiddatul khauf. Nampak? Dan lepas pada tu tidak berlaku dijamakkan. Dah tahu dah strategi perang demi perang, perang demi perang. Kita tak jumpa dalam riwayat berperang Nabi jamak sembahyang. Bahkan ada sembahyang yang diringankan bukan jamak pada waktunya, tetapi dalam keadaan boleh berambat, boleh berlari, boleh menyorok. Itu boleh lagi dibandingkan digabungkan dalam waktu lain. Kerana tu dalam mazhab Syafi'i dia berat sikit jamak ni.
Walaupun tuan-tuan tengok fatwa-fatwa mutakhir ni, dia kata alah jamak je. Jadi sebab tu kalau orang tanya saya, Ustaz, ni saya nak masuk nak jamak semayang lah, kata dia. Pasal saya ni kena operate sekian waktu. Ya, jadi sekarang kalau saya kena operate, ya, saya dah kena dah operate sampai 2-3 jam, habis waktu asar. Ya, jadi saya jamak takdim dululah, boleh Ustaz, kata dia. Ni panjang cerita tuan. Fiqah ni dia ralit sikit. Maaf. Bismillah. Nak jumpa pula sebulan lagi. Dah jumpa tidak? Okey. Boleh dah saya baca. Tak apa. Darurat. Darurat tak apa. Minta jamak je lah. Saya tak amanah dalam ilmu. Tak boleh gitu. Kita kena dengar pandangan ulama. Okey. Pandangan ulama sebenarnya, dalam darurat sakit, ya, ketika darurat dia boleh jamak. Asalnya jamak ni untuk orang yang musafir, tapi ulama benarkan dalam mazhab Syafi'i, ya, orang yang sesak, maksud dia sakit, macam Imam Nawawi fatwakan. Okey, tak apalah, kita pinjam fatwa Imam Nawawi, kata boleh sakit. Sekarang ni saya nak hukum orang yang dioperate tu sakit, tak boleh lagi, sebab dia buat jamak takdim. Ya. Dia buat zuhur, kemudian dia buat asar. Masa dia buat zuhur dengan asar tu, dia belum dibedah. Bila belum dibedah, dia boleh tak hukum mudarurat? Tak boleh. Jadi kalau saya kata boleh, macam mana? Salah saya. Lepas tu ulama dia ada takut nak fatwa. Saya salah orang yang takut nak fatwa. Kalau saya kata boleh, berarti saya dah hukumkan belum sampai darurat. Okey, sekarang ni tak apalah, dia sembahyang zuhur dah siap, dia kena bius, pengsan dia pun dalam darurat. Okey, dia sedar tak masa dia kena bius? Tak sedar tuan-tuan, tak sedar. Tak sedar, ibarat macam tidur lah. Ya. Oleh kerana dia dibius, tidur yang macam tu tak gugur hukum, maka dah habis, dah sihat sekarang, qada. Itu lebih kuat hukumnya berbanding saya benarkan dia jamak. Tapi kalau ada ulama lain kata tak apa, jamak itu dah darurat, silakan. Saya tak berani. Saya sendiri saya tak berani. Sebab saya tengok pada kaedah, selagi tak sampai darurat, kita tak boleh jamak. Kecuali bertembung dengan darurat. Itu pun darurat yang dimaafkan, sakit misalnya. Ya, dia memang sakit terlantar, kata dalam kitab Fathul Mu'in ada tu. Kemudian anak datang, dengan ada anak ni dia boleh ambil wuduk siap-siap. Jadi dia kata, kamu ambil wuduk lah kat mak. Ya, dia pun ambil wuduk kat mak dia sembahyang kat mak tanpa qasar. Zuhur, kemudian asar. Betul, anak dia balik lah, pergi office lah apa semua, dia tinggal seorang-seorang. Jadi dia tak payahlah sembahyang asar dah, sebab dia dalam darurat, dia dalam sakit. Ya, itu je Imam Nawawi benar kan. Tu pun afdalnya ikut jumhur. Kalau tak ada masalah apa, kita sakit, kita ada masalah apa, ya, waktu zuhur kita sembahyang, waktu asar, sebab kita ambil pada hak waktu dia. Sebab tu dulu tak dengar fatwa tu. Jadi itu beza hukum fatwa, ya, hukum dalam mazhab dan sebagainya. Terpulanglah tuan nak buka kitab fatwa pula, nak diselak boleh tak nak jamak pada nak apa ni, tuan carilah fatwanya. Saya tak boleh fatwa, saya pegang apa yang mazhab Syafi'i bagi tahulah. Jadi kalau ada fatwa kata boleh, dia bukan mazhab Syafi'i, dia mungkin ambil daripada kaedah-kaedah lain lah. Amanah kena amanah fatwa ni, saya kena bagi tahu ni mazhab Syafi'i punya, yang ni Hanafi punya. Jadi kalau tuan-tuan nak rujuk Hanafi lah, atau sebagainya. Okey, jadi itu dalilnya sebab apa mazhab Syafi'i kata tak boleh lah nak jamak-jamak ikut sugati, sebab berperang pun disuruh semayang pada waktunya, walaupun diringan pada bentuk semayang, boleh lari berambat apa semua. Maka tilik olehmu betapa kelebihan semayang asar, sampai disuruh kat semayang tapi dalam keadaan berperang. Jangan tinggal waktu asar tu. Jadi ada ke waktu lain gitu? Tak ada. Maka dia kata asallah salatul wustanya, dan nyatanya hingga mengetahui segala musyrikin kelebihan.
Maknanya hebat sembahyang asar ni, sampai orang musyrikin pun tahu sembahyang asar ni hebat kelebihan dia, sampai berebut-rebut orang Islam sayang dan kasih sembahyang asar tu. Okey, wallahu alam. Kitab ni dia pegang satu tu. Kalau tuan buka kitab lain dia bahas lagi lah, ada berapa waktu yang maksudkan dengan wusta di sana. Tak habis lagi kan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin, tentang dalil kepada sembahyang tu sendiri. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Ada soalan? Ya. Sekarang ni kita patut beriman Syafi'i, tapi boleh dalam keadaan nak budak ni kita ambil Imam Malik. Okey. Tu pun kontroversi juga. Saya bagi tahu Syafi'i dulu. Ya. Pada pandangan mazhab Imam Syafi'i, ijma' ya, mengatakan tidak boleh talfiq. Yang Haji sebut tadi tu talfiq. Talfiq ni maknanya dia gabungkan dalam satu ibadat dengan beberapa mazhab. Okey, contohnya masa dia takbir tadi, dia ikut niat mazhab Syafi'i sebab niat dalam takbiratul ihram. Masa baca Fatihah dia ikut mazhab lain, dia tak nak baca bismillah. Dia jadi celaru situ. Yang tu tak boleh, haram. Kerana bermudah-mudah dengan mazhab. Sebabnya banyak sekali saya sebut dulu. Sebab kita akan disoal esok kenapa kita buat gitu. Dan setiap imam 4 mazhab ni akan disoal dia. Betul tak sembahyang tuan ni? Takut-takut kita memperingankan hukum, kata mazhab tu aku tak kira sembahyang dia. Sebab dia tak baca bismillah. Misalnya kita nak lari kat siapa pula? Imam Syafi'i. Dia kata aku tak kira kamu tak baca bismillah. Macam itulah. Ya, kemudian niat dia di luar sembahyang. Misalnya dia tak ikut mazhab Syafi'i, niat dalam takbiratul ihram. Maka Imam Syafi'i tak mengaku sembahyang tu. Dia kena cari imam yang mengaku. Okey, dia kata sembahyang kamu okey. Itu pada mazhab aku betul. Tapi aku tak terima wuduk kamu. Sebab wuduk kamu mazhab Syafi'i sapu kepala sikit je. Aku punya wuduk sapu perhabis. Aku tak terima wuduk kamu, maka sembahyang kamu tak sah. Kita nak jawab apa terketua akhirat esok? Ni bukan dalil. Ni andaian. Sebab kita pegang, ada kitab apa saya baca baru ni, setiap fatwa seseorang tu dia akan tanggungjawab. Tafsir. Saya baca tafsir, kita boleh rujuklah tafsir dalam YouTube saya, Facebook saya. Tafsir tentang ayat Nabi Isa AS disoal depan umat dia. Nabi Isa AS disoal depan umat dia, betul ke kamu yang suruh demo ni buat kamu Tuhan, mak kamu Tuhan? Sedangkan tak patut. Nabi Isa takkan nak suruh kita, tapi oleh kerana dia hujah atas umatnya, dia kena tanggungjawab. Pasal umat dia dah buat onar, sembah Maryam, sembah Nabi Isa. Ini cerita hari kiamat esok ni, dalam Quran sebut dah. Jadi tanya pada Nabi Isa, ya, kamu ke sebut? Tak, aku tak sebut. Takkan aku seorang Nabi nak sebut gitu. Kalau Nabi Isa seorang Rasul disoal depan umat dia dengan kejahatan umatnya, ni 4 mazhabnya akan soal. Saya juga akan disoal depan Allah Ta'ala. Jadi andai yang 4 mazhab ni, dia kata, ya saya kata, tapi saya tak terima sembahyang dia. Ulama kata gitulah. Ibnu Hajar Imam Haramain fatwa gitu, kata haram. Jadi pada mazhab kita tak boleh, kecuali taklid. Kita tak tutup mata langsung. Taklid ni kita ikut syarat-syarat dia. Macam mana puasa. Kan? Puasa kan kita mazhab Syafi'i mesti niat setiap hari. Kan? Tapi ada fatwa kata boleh niat sebulan. Tu mazhab apa? Mazhab Abi Hanifah. Ya. Macam mana boleh ikut? Sebab darurat. Kalau kita kena niat hari-hari, kebetulan hari tu tak niat, kita kena qada tu. Oh, beratlah. Maka ulama suruh taklid kepada mazhab Abi Hanifah. Sah. Sebab puasa tu tak ganggu apa benda lah. Walaupun adalah syarat-syarat masyrut dia yang ni, tapi kita pegang keringanan kat situ pada orang awam. Kita ni orang awam, ada kelemahan.
Tu boleh taklid. Boleh juga dia nak taklid betul daripada semayang daripada awal sampai habis, boleh. Ya, Tuan Haji kata saya tak mengikut mazhab Syafi'i lah semayang ni. Ikut kata guru saya, mesti wuduk dia mazhab Hanafi, semayang dia semayang Hanafi juga. Boleh? Kita tak tutup mata dalam masalah tu. Tapi dalam bab jual beli, ulama bagi keringanan. Ya, kita buat jual beli ni sekarang kita buat perbankan banyak di luar daripada mazhab Syafi'i. Sebab kalau ikut mazhab Syafi'i dia strict, dia syadid. Contohnya jual online. Jual online tu bukan 100% mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i mesti ada unjuk ambil. Berwakil mesti istilah berwakil pada lafaz. Tak ada lafaz tak boleh. Ya, maka kita terpaksa sebab benda ni dah merata dah yang pakai online ni. Food Panda lah menatang benda lah. Ya, terpaksa maka boleh taklid pada mazhab. Saja-saja tak boleh. Wallahu a'lam.